Salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang apa akan jadi pada 11 hari bulan 5, 11 Mei 2020. Okey, pada 11 Mei 2020 adalah tarikh di mana Bitcoin akan halving. Dia akan jadi, dia punya mining Bitcoin tu akan jadi separuh. Kalau sekarang ini dia orang boleh dapat setiap sekali satu blok dia akan dapat 12.5. Dia akan menjadi bertukar menjadi 6.25, separuh daripada dia. Okey, jadi kita daripada impak ini kita nampak bahawa kuantiti Bitcoin yang digeneratekan oleh semasa mining jadi separuh. Kan? Logik akal dia semenjak dahulu lagi, bila halving tu dia akan menyebabkan satu tekanan kepada pasaran harga Bitcoin. Okey, contohnya sebab biasa banyak 12.5 jadi 6.25. Kan? Pengeluaran sikit tapi ramai yang tak, maknanya harga tu akan naik. Logik dia harga akan naik. Tapi adakah ia akan naik pada hari itu, pada 11 Mei, yang itu lebih 57 hari lagi, atau dia akan naik pada dalam bulan-bulan yang berikutnya? Berdasarkan pengalaman dalam Bitcoin mining, apa yang saya nampak dan apa yang saya lihat selama ini, dia akan berlaku dalam masa, kenaikan harga itu akan berlaku dalam masa 3 atau 4 bulan selepas Bitcoin halving tu, hari di mana Bitcoin halving. Jadi bila kita tengok benda macam itu, kita akan nampak bahawa pasaran akan cuba mendesak untuk harga tu dinaikkan. Cuma kekuatan pada masa tarikh itu belum ada lagi. Untuk itu kita akan nampak bahawa ini sebenarnya bergantung kepada impak-impak luar, seperti harga minyak, seperti harga gold, harga emas dalam pasaran. Kan? Betul, banyak orang kata harga Bitcoin kadang-kadang tidak bersandarkan kepada benda-benda yang lain. Tapi sebenarnya pada pandangan saya, ia memang ada relate dengan benda-benda seperti minyak dan juga emas. Kan? Jadi kalau kita tengokkan graf pasaran dan sebagainya, saya jangkakan kalau bulan 5, maknanya dalam bulan 8 insya-Allah harga Bitcoin akan naik. Kan? Pada sekarang ini pada harga 5,200 lebih US dollar untuk satu Bitcoin. Dan saya jangkakan dia akan turun dulu serendah yang boleh sebelum tarikh ini. Mungkin cuba mencecah paras 4,000 lebih kurang. 4,000 setengah. Tapi relatif punya harga untuk Bitcoin sebenarnya ialah pada 3,800. Itu harga relatif dia. Harga yang pandangan saya ialah itulah harga yang sepatutnya Bitcoin pada masa sekarang ni, 3,800. Kalau dia nak naik, biasanya dia akan naik one full, satu kali ganda. Daripada 3.38 jadi 6 lebih. Dan dia pernah naik lebih lagi daripada itu. Kan? Kita pernah tengok Bitcoin naik lebih daripada itu. Cuma dalam keadaan ekonomi yang sekarang ini, ekonomi yang digoyahkan oleh coronavirus, tekanan harga minyak yang rendah, disebabkan pengeluaran banyak tapi penggunaan sedikit harga minyak. Jadi disebabkan oleh tekanan ekonomi, disebabkan oleh coronavirus itu sendiri. Kan? Jadi impak yang berlaku pada pasaran tu akan menyebabkan harga Bitcoin ni lambat sikit untuk dapatkan dia punya golden numbers tu. Golden kita panggil, ini yang saya istilahkan ialah nilai yang paling cantik sekali. Apa yang saya nampak berdasarkan sentimen semasa, Bitcoin ni sebenarnya boleh cecah 7,000 US dollar balik. Mungkin dalam hujung tahun lah, dalam bulan 11 lebih kurang macam itulah. Kalau semuanya ikut keadaan yang lain, semua elemen-elemen yang lain kita dapat stabil kan, insya-Allah dia akan naik sampai 7,000. Tapi once dia breaks 7,000 US dollar, dia akan cecah. Dia akan go to 9,000 US dollar. Kan? Biasanya macam itu, standardnya macam itu. Tetapi bergantung juga tengok kalau halving ni. Sebab kalau halving ni berjaya dengan cantiknya, dengan tak ada masalah, tak ada isu-isu yang timbul. Contohnya lepas itu
coin-coin lain yang berkaitan dengan yang bersandarkan kepada Bitcoin, contohnya macam Litecoin dan sebagainya juga akan turut sama mendapat impak limpahan kesan daripada Bitcoin halving ni, cerita dia. Dan saya seperti biasa saya tetap mengatakan bahawa Dogecoin yang ada Shiba Inu punya anjing tu, yang itu ada potensi untuk melonjak naik dia punya harga dia, kalau kita tengok trend lah. Jadi apa yang saya nampak sekarang ini lebih kurang kurang 57 hari lagi. 57 hari lagi, something yang quite big yang akan berlaku lah 11 Mei kan. Tapi bergantung juga kepada elemen-elemen yang lain. Memanglah sebenarnya Bitcoin halving ni memang seperti mana yang dah di-plan kan, dah di-plan dalam dia punya blockchain dia sendiri kan. Tetapi ia ada impak-impak yang lain yang berkaitan dengan dia, menyebabkan sama ada halving itu boleh berjaya dan menyebabkan harga naik, ataupun halving itu berjaya tapi menyebabkan harga lagi turun sebenarnya kan. Kekuatan pasaran juga kan, teknologi dia dah mature, teknologi ni dah matang kan. Cuma macam mana penggunaan dia, penerimaan dia dari segi tindak balas pasaran terhadap Bitcoin. Apapun kita tengok dan lihat apa yang akan berlaku pada 11 Mei 2020. Okey, itu 11 Mei 2020. Apa yang akan berlaku pada 11 Mei? Banyak tadi yang itu persoalan yang kita akan bawa tadi kan. Tapi pada 11 Mei 2020 itu pasaran dunia. Jangan terkejut. 18 Mei lagi hebat di Malaysia. 18 Mei. Impak 18 Mei di Malaysia saya rasa quite happening lah. Apa yang akan berlaku pada 18 Mei kita semua sudah tahu. Bukan itu isu politik Malaysia, isu bagaimana sidang parlimen akan berlaku pada 18 Mei. Kan? Betul tadi halving, Bitcoin halving dan juga politik Malaysia. Mungkin tak ada impak, tak ada correlate antara satu sama lain. Tapi apa-apa pun kita sebagai warga Malaysia, kita terima hakikat lah. Dua-dua impak ni pun ada kesan terhadap ekonomi kita lah. Ekonomi mungkin bukan semua orang lah pada pandangan orang, tapi pada saya ia ada impak. Saya risaukan satu benda. Saya risaukan pada 11 Mei itu sendiri. Sebelum 11 Mei, harga minyak jatuh di bawah paras $30 setung. Sekarang pun dah $30, dekat-dekat $30. Kalau dia turun, harga minyak turun kepada bawah $28 setung, dengan harga gold stabil lebih kurang macam itu, ekonomi kita teruk. Dan juga bila ekonomi teruk, tekanan terhadap kepimpinan politik Malaysia lebih kuat, dan mungkin menyebabkan Perdana Menteri ke-8 Malaysia Muhyiddin Yassin mungkin diminta untuk berundur lah. Kemungkinan tu tinggi. Tambah lagi dengan situasi yang kita dengar sekarang ni, kiri kanan kita dengar sebagainya. Memang nampak macam itulah. Jadi kalau anda rasa behold lah, pegang lah, tolong bersedia dengan tarikh start daripada awal bulan 5 tu gitu. Sebab kita nak puasa masa tu, tak lama dalam masa tu nak puasa, nak raya lagi cerita dia. That's sebenarnya impak yang besar lah. Okay, kalau anda rasa video ini bermaklumat, video ini bermanfaat, video ini memberi satu inspirasi kepada anda dan juga motivasi kepada anda, sila like, sila subscribe, sila share kepada kawan-kawan. Dan juga kalau ada soalan, jika anda ada pertanyaan, sila kemukakan. Dan insya-Allah soalan-soalan dan pertanyaan yang akan saya angkat menjadi video, dan insya-Allah siapa yang memberi soalan dan juga itu, insya-Allah saya akan contact untuk beri hadiah. Mystery gift. Itu yang saya boleh berikan setakat masa sekarang ni. Dan mystery gift dia kuat, nak katakan bernilai atau tidak tu anda sendiri yang tentukan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.